Salam sejahtera dan salam YMS Eco Campus. Saya Erik Felix Solen, BI 23110079 ingin membentangkan tugasan yang keempat, yaitu video mengenai gangguan seksual dalam kalangan kanak-kanak. Saya dari kelas UL 02102 Undang-Undang dan Masyarakat dari Section 2. Pensyarahnya adalah Profesor Madya Dr. Irma Wani binti Otman. Seterusnya adalah kita akan melihat apakah itu sexual harassment ataupun apakah itu gangguan gangguan seksual. Gangguan seksual boleh didefinisikan sebagai perlakuan berunsurkan seksual yang tidak diingini ataupun boleh dikenali sebagai perlakuan yang tidak bermoral. Gangguan seksual ini terbahagi kepada beberapa kategori, yaitu lisan, bukan lisan, visual, psikologi, dan yang terakhir adalah physical. Setiap gangguan seksual ini mendapat definisi bagi kategori-kategori tersebut. Yang pertama adalah lisan. Lisan bermaksud melalui perbuatan bercakap. Kalau bukan lisan, ya eh, berlainan daripada bercakap. Manakala bagi visual pula, visual eh, terdiri daripada seperti bahan bahan media, nota, gambar, email, dan sebagainya. Psikologi, dia bermain kepada psikologi mangsa. Ataupun yang terakhir adalah gangguan seksual secara fisikal. Fisikal ini dia gangguan yang melibatkan persentuhan seperti berpegangan tangan, yang penting dia beranggota badan. Apa yang menyebabkan gangguan seksual ini berlaku? Yang pertama adalah gangguan seksual ini berlaku mungkin disebabkan masalah kesehatan mental para pelaku yang dapat menyebabkan seseorang bangsa itu akan merasa, satu, dia akan merasa tersinggung, yang kedua dia akan merasa terhina, dan yang ketiga adalah dia akan terugut melalui perbuatan para pelaku. Selain itu, gangguan seksual ini dapat ataupun boleh berlaku kepada sesiapa sahaja, tidak kira jantina, kaum, bangsa, dan perwatakan. Hal ini kerana para pelaku tidak akan memilih siapa sahaja mangsanya. Seterusnya kita akan melihat kategori yang saya ambil, yaitu kategori kanak-kanak. Mengapa saya mengambil kategori kanak-kanak di dalam perbahasan saya ataupun di dalam perbentangan saya pada kali ini? Hal ini karena kanak-kanak masih lagi dia berpikiran mentah, dia tidak dapat berpikiran secara waras ataupun berpikiran secara matang. Yang kedua adalah kanak-kanak uh, gangguan seksual terhadap kanak-kanak sering berlaku dan dia mudah terkesan bagi kanak-kanak. Apa yang menyebabkan kanak-kanak terjebak di dalam gangguan seksual ini? Yang pertama adalah kurangnya pendedahan tentang pendidikan seksual. Yang kedua adalah kurangnya cakna mengenai kepentingan keperluan pendidikan. Sebabnya adalah hal ini menyebabkan kanak-kanak akan mudah terpengaruh dalam lingkungan sosial. Yang kedua adalah yang seterusnya adalah para pelaku mungkin mengalami tekanan mental di luar kawasan rumah. Contoh yang boleh mengakibatkan gangguan seksual dalam kanak-kanak adalah ataupun pelakunya adalah ahli keluarga, rakan-rakan, dan guru. Slide yang berikutnya adalah tentang undang-undang ataupun law di dalam bahasa Inggrisnya. Pernahkah Anda terfikir tentang apakah undang-undang yang melindungi bagi kategori kanak-kanak? Semestinya ada, yaitu Akta Kanak-Kanak 2001. Akta Kanak-Kanak 2001 merupakan satu akta di bawah Akta 611.
Tugas akta ini adalah ataupun fungsi akta ini adalah untuk memelihara, mencegah, serta melindungi kanak-kanak dari aspek penderaan, pengabaian, eksploitasi, dan keganasan. Akta ini melindungi kanak-kanak dari berumur 18 tahun ke bawah. Terdapat beberapa aspek yang saya akan tekankan di sini, yaitu aspek yang pertama adalah penderaan. Penderaan bermaksud adalah satu jenis pencabulan atau pelanggaran yang serius terhadap hak kanak-kanak, di mana para pelaku telah mencabul hak kanak-kanak dengan serius. Yang kedua adalah eksploitasi. Bermaksud kanak-kanak telah diguna dalam aktiviti yang membolehkan pihak lain mendapat faedah atau keuntungan. Di sini menekankan bahawa penggunaan kanak-kanak di dalam aktiviti menjual beli amatlah tidak baik. Kenapa? Sebab mereka terdedah kepada uh, aktiviti yang tidak selayaknya mereka dapat. Seharusnya mereka pergi ke sekolah untuk menimba ilmu. Akan tetapi terdapat sebahagian ataupun terdapat pihak lain telah menggunakan ataupun telah mengambil kesempatan kepada kanak-kanak ini untuk menjadikan bahan sebagai mendapat duit ataupun mendapat keuntungan. Contoh yang boleh kita ambil daripada aspek eksploitasi ini adalah di mana kanak-kanak uh, sering menjual tisu di jalanan, sering mengemis. Hal ini kerana terdapat pihak lain yang ingin memaksa anak kanak-kanak itu untuk mengambil keuntungan daripada para pelancong dan orang awam. Yang seterusnya adalah apa kesan dia, apa hukuman yang bakal berlaku kepada para pelaku. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman maksimum sebanyak RM50,000 atau dipenjarakan 20 tahun jika para pelaku disabitkan kesalahan ataupun kedua-duanya sekali. Jadi hukuman tersebut amatlah relevan kepada para pelaku kerana mereka telah, seperti yang saya katakan tadi, kerana mereka telah uh, uh, mendera kerana mereka telah mendera, mengeksploitasi dan memberikan keganasan kepada kanak. Slide yang seterusnya adalah kita akan melihat tentang tindakan yang perlu diambil ataupun action yang perlu diambil oleh beberapa pihak yang penting. Di sini saya senaraikan pihak yang penting saja dalam kalangan kanak-kanak. Kenapa? Sebab mengapa saya mengambil pihak ini? Kerana mereka amat dekat dengan kanak-kanak. Pihak yang pertama adalah kita lihat, iaitu ibu bapa. Poin yang pertama adalah ibu bapa haruslah mengajar anak-anak tentang etika yang sopan ketika di rumah. Etika bermaksud adalah cara bercakap dengan orang tua, cara berpakaian dengan yang sopan, tidak mencolok mata ketika di rumah, dan perilaku yang baik ketika berada di rumah. Poin yang kedua adalah ibu bapa haruslah sentiasa meluangkan masa bersama dengan anak-anak. Hal ini kerana terdapat segelintir ibu bapa jarang meluangkan masa bersama anak-anak kerana mereka terlalu sibuk dengan pekerjaan. Contohnya ketika balik daripada pekerjaan, ibu bapa jarang menanyakan kabar anak-anak ketika berada di sekolah. Hal ini dapat menyebabkan mereka ataupun kanak-kanak tersebut berasa kurangnya kasih sayang daripada ibu bapa. Poin yang ketiga adalah ibu bapa haruslah memantau serta menunjukkan penggunaan teknologi dengan hemat. Hal ini kerana pada zaman sekarang teknologi sangat canggih ataupun cepat berleluasa dalam kalangan kanak-kanak. Jadi ibu bapa haruslah sentiasa memantau penggunaan telefon bimbit, komputer riba dan sebagainya agar dapat mencegah
anak daripada melakukan yang tidak baik. Poin yang terakhir untuk pihak ibu bapa adalah memberikan sokongan dalam pelbagai hal. Bermaksud ibu bapa haruslah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada anak-anak mereka. Pihak yang seterusnya adalah pihak sekolah. Pihak sekolah haruslah mempunyai batas pergaulan antara seorang guru dan para pelajar. Hal ini karena terdapat banyak isu-isu yang telah kita dengar tentang kes guru dan pelajar. Yang kedua adalah, ataupun poin yang kedua adalah, pihak sekolah haruslah memberikan program kesedaran tentang pergaulan bebas antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Itu juga dengan para guru. Melalui program kesedaran ini, mereka tahu tentang apa yang tidak bagus, apa yang tidak baik dilakukan ketika berada di dalam sekolah. Dan poin yang terakhir yaitu pihak sekolah wajarlah ataupun wajib melakukan pemantauan secara berkala di sekolah dengan membuat perondaan. Hal ini karena kita tidak pasti ataupun kita tidak mengetahui apa yang berlaku di dalam sekolah. Kesimpulannya, kanak-kanak perlulah dipantau serta dilindungi daripada salah laku seksual. Hal ini karena kanak-kanak merupakan salah satu aset negara yang penting pada masa akan datang, karena mereka mampu mengubah persepsi dunia tentang keburukan gangguan seksual ini. Akhir sekali, pelaku salah laku seksual perlulah dikenakan tindakan yang sewajarnya agar mereka tidak lagi mengulangi kesilapan yang telah mereka lakukan. Itu saja perbentangan daripada saya. Sekian, terima kasih.